Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak murid Ustaz tahun 2. Hari ini kita akan sambung pembelajaran pendidikan Islam dalam bidang sirah di bawah tajuk Nabi Muhammad SAW, sahabat sejati. Okey, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, kita akan tengok dulu apa maksud sahabat. Okey, sahabat ini, apa maksud sahabat Nabi? Okey, sahabat itu dari segi bahasa kita faham sahabat itu kawan karib. Tapi bila disebut sahabat Nabi Muhammad SAW, dia tak sama dengan yang kita faham itu sahabat karib. Tetapi sahabat Nabi adalah sahabat Nabi Muhammad SAW ialah seorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beriman dengan Nabi Muhammad SAW serta mati dalam Islam. Ada 3 syarat digelar sebagai sahabat Nabi. Syarat yang pertama, orang itu mestilah seorang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi masih hidup. Syarat yang kedua, dia juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan syarat yang ketiga, dia mati di dalam Islam. Kalau orang tu dah hidup dengan pada zaman Nabi Muhammad SAW, berjumpa dengan Nabi tetapi dia tidak beriman dengan Nabi, tidak dipanggil sahabat. Kalau orang tu dia pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia keluar daripada Islam. Maksudnya dia keluar dari Islam lah. Lepas tu dia keluar dari Islam, kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak Islam, itu juga tidak dipanggil sahabat. Sahabat Nabi Muhammad SAW ialah seorang yang bertemu dengan Nabi, pernah jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi Muhammad SAW serta mati di dalam Islam. Senang saja, itulah dipanggil sahabat Nabi Muhammad SAW. Okey, kat sini kita nak belajar pada kali ini, siapakah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang utama? Yang pertama, sahabat Nabi yang tertinggi, yang paling rapat dengan Nabi ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama. Abu Bakar As-Siddiq digelar sebagai As-Siddiq. Kenapa digelar sebagai As-Siddiq? Kita tengok sini, kerana ia adalah sahabat terawal memeluk Islam. Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang paling awal memeluk Islam. Dan diberi gelaran As-Siddiq sebab dia membenarkan semua yang Nabi cakap, dia benarkan. Okey, yang seterusnya, Sayyidina Abu Bakar juga adalah peneman Nabi ketika berhijrah. Dia sentiasa bersama dengan Nabi. Dan Sayyidina Abu Bakar juga adalah khalifah pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Selepas Nabi Muhammad SAW meninggal, wafat, Sayyidina Abu Bakar lah menjadi ganti kepada Nabi Muhammad SAW sebagai ketua negara Islam, khalifah Islam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia pada tahun 13 Hijrah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini digelar As-Siddiq dan sahabat paling awal memeluk Islam. Okey, sahabat yang kedua adalah Bilal bin Rabah. Tadi Sayyidina Abu Bakar, ini Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah muazzin ataupun tukang azan Rasulullah SAW. Bila masuk waktu solat aja, Bilal ni lah yang akan azan ketika Nabi masih hidup. Kemudian Bilal ni juga adalah seorang hamba. Dulu dia seorang hamba. Kemudian dia lah hamba yang paling awal memeluk Islam. Okey. Dan Bilal juga pernah dijemur di tengah panas di padang pasir dan diletakkan batu di atas dada kerana beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bila dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW, dia diseksa oleh tuan dia. Kemudian Sayyidina Abu Bakar membelinya. Dan dia bebas dan ikut Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Okay, Bilal bin Rabah adalah muazzin Rasulullah SAW. Okey, dia meninggal pada tahun 20 Hijrah. Yang tadi Sayyidina Abu Bakar meninggal 13 Hijrah. Sayyidina Bilal 20 Hijrah. Okey. Yang kita nak kamu tahu, Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi dan seorang muazzin. Ketika Nabi tukang azan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar diberi gelaran As-Siddiq, sahabat pertama Islam dan khalifah pertama selepas Nabi meninggal. Kemudian sahabat Nabi Muhammad SAW yang seterusnya, ambil satu sini contoh daripada wanita muslimat, iaitu Sumayyah binti Qais. Sumayyah adalah seorang wanita pertama yang mati syahid.
Sumayyah adalah wanita pertama yang mati syahid. Dia disiksa sehingga mati syahid. Masuk syurga teruslah mati syahid. Bilal bin Rabah dia siksa juga. Dijemur tengah panas padang pasir, letakkan batu atas badan tetapi dia tidak mati. Sebab Sayyidina Abu Bakar membeli daripada tuannya. Sumayyah pula dia meninggal mati syahid. Wanita yang pertama mati syahid adalah Sumayyah. Okey. Dan ibu kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir adalah anak. Kisah dia panjang lah, nanti kamu baca sendiri kat buku. Beliau juga, Sumayyah juga, dan suaminya Yasir bin Amir dibunuh dengan kejam. Beliau ni Sumayyah dengan suami dia dibunuh dengan kejam, disiksa sampai mati syahid. Mati syahid, wanita pertama yang mati syahid. Okey. Baik. Seterusnya sahabat Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Talib, Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, Sumayyah, kemudian Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib adalah sepupu Nabi dan juga menantu kepada Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Talib adalah sepupu Nabi. Kemudian dia berkahwin dengan anak Nabi Muhammad SAW, iaitu Sayyidina Fatimah. Maka Sayyidina Ali menjadi menantu kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat, menantu kepada Nabi Muhammad SAW. Okey. Kalau tadi Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terawal memeluk Islam. Bilal bin Rabah pula hamba terawal memeluk Islam. Sumayyah pula wanita pertama mati syahid. Ali bin Abi Talib pula ialah kanak-kanak pertama memeluk Islam. Masa Nabi Muhammad SAW berdakwah, kanak-kanak, masa ni dia kanak-kanak lagi, kecil lagi. Kanak-kanak lah. Macam kamu lah. Sayyidina Ali ni kanak-kanak yang pertama memeluk Islam. Ingat, Sayyidina Ali adalah kanak-kanak pertama memeluk Islam. Kemudian Sayyidina Ali juga menjadi khalifah Islam yang keempat. Yang pertama khalifah Islam selepas Nabi meninggal, wafat, Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua Sayyidina Umar. Yang ketiga Sayyidina Uthman. Yang keempat baru Sayyidina Ali bin Abi Talib menjadi khalifah yang keempat. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib juga adalah panglima Islam yang gagah, yang muda dan gagah. Kalau perang saja mesti Sayyidina Ali akan di depan, dia panglima. Kemudian Sayyidina Ali meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. 40 Hijrah lewat 40 Hijrah meninggal. Okay, jadi itulah contoh-contoh sahabat Nabi Muhammad SAW yang pernah bertemu dengan Nabi, yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian mati dalam Islam. Okey, kita tengok sini, apakah akhlak Nabi Muhammad SAW dalam bersahabat. Kita nak belajar tentang sahabat Nabi dan kita tengok pula Nabi sebagai seorang sahabat. Okey, pada suatu ketika Abu Hurairah, sahabat Nabi juga, sangat lapar. Rasulullah SAW mengetahui hal itu dan mengajak Abu Hurairah ni ke rumah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW juga meminta beliau menghidangkan susu kepada para sahabat yang lain terlebih dahulu. Bila Nabi ajak Abu Hurairah pergi rumah Nabi Muhammad SAW, ramailah yang ikut juga. Disebabkan ramai tu takut tak cukup makanan. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Hurairah ni lapar, tapi Nabi suruh dia hidangkan dulu kepada makanan kepada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian barulah Rasulullah SAW minum susu yang masih berbaki dalam bekas itu. Lepas dihidangkan kepada sahabat Nabi yang lain, dah hidang dah semua kepada semua orang yang hadir tu, last sekali baru Nabi minum. Tengok akhlak Nabi Muhammad SAW dalam bersahabat. Bagi dulu kat sahabat-sahabat yang lain makan, minum, bagi kenyang, baru Nabi Muhammad SAW minum pula. Bukannya minum dulu. Kita kena ikut Nabi lah. Bila kita nak sedekah dari sahabat-sahabat kita, nak tolong sahabat-sahabat kita, tengah lapar, panggil dia makan, bagi dia makan dulu. Baru last sekali, tengok dia kenyang, baru kita makan pula. Kalau tetamu datang rumah pun macam tu lah. Jangan kita yang makan banyak. Bagi tetamu makan dulu, barulah kita makan sikit. Okey, itulah contoh adab Nabi bersahabat. Kesimpulannya, Nabi Muhammad SAW sangat memahami para sahabat baginda. Sentiasa prihatin terhadap para sahabat. Tengok, sentiasa Nabi Muhammad SAW sentiasa prihatin. Tengok sahabat lapar, Nabi ajak makan. Suka mengutamakan para sahabat. Utamakan sahabat-sahabat dulu. Bagi sahabat-sahabat minum, makan semua, baru Nabi minum dan makan. Nabi Muhammad SAW sangat merendah diri, tidak sombong dengan sahabat-sahabat. Itu contoh-contoh adab Nabi bersahabat. Dan Ustaz harap kamu ingat apa yang Ustaz ceritakan dan kongsikan di sini. Dan Ustaz nak kamu jawab soalan kuis
Lepas ni jawab soalan kuis dengan elok, dengan baik. Okey, jaga diri elok, teruskan usaha kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.